kerajaan telah komited untuk memastikan Malaysia terus menjadi destinasi pelaburan yang menarik dan dapat memberi kesan limpahan signifikan kepada ekonomi. Strategi kedua pula adalah untuk memacu pelaburan strategik dalam sektor-sektor utama dan mengukuhkan pemboleh pertumbuhan. Dana khas pelaburan strategik sehingga RM2 bilion disediakan bagi menarik pelaburan asing strategik dalam kalangan syarikat multinasional, khususnya yang dapat melengkapkan rantaian nilai industri dan memacu penjanaan pekerjaan berteraskan pengetahuan dan peluang pembangunan PKS tempatan. Bagi memperkasa daya pemulihan ekonomi negara, bajet ini memperuntukkan RM25 juta untuk meneroka pelaburan berimpak tinggi dan pasaran ekspor baru melalui misi perdagangan dan pelaburan. Untuk memenuhi keperluan kemahiran terutamanya oleh industri dengan nilai aktiviti tambah tinggi, RM80 juta akan disediakan melalui MITI bagi melatih 20,000 pekerja bagi menyokong kluster industri seperti MRO di Subang, E&E di Kulim dan kimia di Gebeng. Di samping itu, RM50 juta juga disediakan melalui Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri seperti di Sarawak, Johor dan Pulau Pinang bagi meningkatkan tahap kemahiran TVET untuk 5,000 pekerja dalam bidang seperti kimpalan minyak dan gas, otomasi perindustrian dan mekatronik. Saya berpeluang bertemu dengan Encik Kamarul Muhammad, pengasas syarikat Aerodyne Group di Cyberjaya, dan berasa amat kagum dengan perkembangan syarikat Bumiputera ini. Syarikat Aerodyne telah memulakan operasi pada tahun 2014 dengan hanya 3 orang pekerja saja. Pada hari ini, Aerodyne telah berkembang pesat dan dinobatkan sebagai syarikat terbesar di dunia dalam industri perkhidmatan teknologi drone. Maka, bagi terus merancangkan pelibatan pemain industri tempatan mencuburi bidang ini, geran padanan bernilai RM100 juta disediakan untuk syarikat PKS Bumiputera meneroka peluang perniagaan dalam bidang aero angkasa. Bagi meningkatkan produktiviti melalui otomasi, kerajaan turut menyediakan RM100 juta bagi geran padanan otomasi pintar kepada 200 syarikat pembuatan dan perkhidmatan untuk mengotomasikan proses perniagaan mereka. Kerajaan juga akan melanjutkan allowance pelaburan semula tambahan selama 2 tahun lagi bagi syarikat sedia ada di Malaysia yang telah tamat tempoh kelayakan EPS dan EPS khas. Ini menjadikan tempoh keseluruhan EPS tambahan ini kepada 5 tahun. Langkah ini adalah antara cadangan daripada pasukan petugas khas Pemudah Cara Perniagaan atau Pemudah yang telah dipertimbangkan untuk bajet 2022. Maka, kerajaan akan terus meneliti cadangan seumpamanya bagi menambah baik kelancaran urusan perniagaan atau ease of doing business demi memacu pelaburan. Dalam melahirkan lebih ramai PMKS halal yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa, RM25 juta diperuntukkan kepada Halal Development Corporation untuk melaksanakan pelbagai program termasuk penjenamaan digital produk halal PMKS dan program peningkatan kebolehpasaran produk halal PMKS. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan menyediakan RM423 juta di bawah MOSTI dan KPT bagi mempergiat aktiviti R&D ke arah mengaplikasikan pembaharuan yang selari dengan perkembangan sains dan teknologi. Peruntukan ini termasuk RM295 juta kepada Universiti Awam untuk terus berperanan dalam ekosistem penyelidikan dan inovasi serta menggalakkan kerjasama dengan industri. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan RM12 juta secara geran padanan melalui Collaborative Research in Engineering, Science and Technology dalam bidang seperti gallium nitride untuk diaplikasikan dalam LED dan kenderaan elektrik. Bidang fokus R&D ini disyorkan oleh Encik Tan dari Clarion Malaysia semasa sesi dialog saya bersama-sama tokoh industri elektrikal dan elektronik sebelum ini. Sejumlah RM30 juta akan disediakan bagi melaksanakan hub inovasi revolusi industri keempat di bawah Taman Teknologi Malaysia sebagai pusat serenti untuk ekosistem inovasi dengan pembangunan kluster teknologi baru muncul seperti drone, robotik dan kenderaan berautonomi. Hub ini dijangka memberi manfaat dan pendedahan kepada 10,000 bakal usahawan. Sebagai contoh kejayaan startup Puan Goh Ai Ching dari Pulau Pinang pernah menerima Grand Cradle Fund dan telah mengasaskan PictoChart, syarikat yang menyediakan perkhidmatan komunikasi visual melalui infografik menarik. PictoChart telah berjaya menebusi pasaran luar negara dan antara pengguna perkhidmatan mereka ialah kerajaan Amerika Syarikat dan syarikat Disney. Antara infografik yang dipaparkan pada skrin di hadapan yang berhormat sekalian juga menggunakan perisian PictoChart. Bagi menggalakkan kejayaan seperti yang dicapai PictoChart, Cradle Fund sebagai agensi penyelaras ekosistem startup akan diperuntukkan RM20 juta untuk mempergiat usaha memulih dan membina daya tahan ekonomi startup.
Selari dengan matlamat rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau My Digital, strategi My Startup akan dilaksanakan secara berfasa untuk memberi manfaat kepada lebih 2,500 syarikat dan mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan. Kerajaan juga memperuntukkan sejumlah 45 juta ringgit sebagai galakan transformasi teknologi ke arah revolusi industri keempat atau industry forward dalam kalangan PKS serta syarikat tahap pertengahan bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan. Bagi merancangkan inovasi, National Regulatory Sandbox di bawah MOF iaitu Futurize akan digiatkan lagi untuk menjalankan kajian industri dan mengesyorkan langkah melancarkan inovasi dalam masyarakat dan ease of doing business. Datuk Yang di-Pertua, GLC memainkan peranan penting sebagai penggerak modal insan dan kewangan serta pemangkin transformasi ekonomi digital. Tahun ini GLC telah banyak membantu dalam agenda pemulihan negara. Antaranya termasuk pengedaran komputer riba kepada 150,000 pelajar melalui tabung cerdik dan tawaran pekerjaan melalui program MyStep. Untuk tahun 2022, syarikat GLC akan terus memainkan peranan penting dalam memacu pemulihan negara. Antara inisiatif utama yang bakal dilaksanakan termasuklah: pertama, inisiatif jalinan GLC memperkasa PMKS bagi membantu usahawan melalui inisiatif seperti khidmat nasihat dan sokongan kewangan dengan dana kolektif bernilai 5 bilion ringgit. Kedua, inisiatif jalinan GLC CSR Sejahtera Rakyat untuk menolong rakyat melalui inisiatif seperti derma peralatan perubatan dan program beasiswa dengan dana kolektif bernilai 500 juta ringgit. Ketiga, mempercepatkan bayaran kepada vendor selewat-lewatnya 14 hari dari tarikh pengesahan invoice. Keempat, memastikan 40% perolehan tempatan dianugerahkan kepada usahawan Bumiputra. Kelima, menawarkan 30,000 peluang pekerjaan di bawah program MyStep dan Protege. Dan keenam, mempertingkatkan kerja-kerja sukarela dalam kalangan GLC. Dalam membina daya tahan, syarikat GLC akan terus membuat pelaburan antaranya dalam bidang tenaga boleh diperbarui, pemodenan rantaian bekalan dan infrastruktur 5G. Secara kolektif, sekurang-kurang 30 bilion ringgit akan diperuntukkan untuk perbelanjaan modal dan pelaburan pada tahun hadapan. Diharapkan melalui program Perkukuh Pelaburan Rakyat, GLC akan lebih berdaya tahan dan mempunyai prospek pertumbuhan yang lebih baik. Contohnya, Khazanah Nasional Berhad telah menyediakan dana impak sebanyak 6 bilion ringgit sebagai pemangkin kepada pertumbuhan sektor-sektor baharu bernilai tinggi.